Minit petang waktu ini di bernama Radio 24. Masanya untuk Flawless is Priceless bersama-sama dengan saya Syahada Armawan Dan saya Hani Hamid di sini. Dan sebagaimana biasa tentunya bersama dengan tetamu kita yang akan bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik yang berbeza-beza. Tapi hari ini nak cerita pasal Snow White. Oh, Dia Snow White yang kalau Snow White kita tengok dari segi fizikalnya macam cantik kan. cantik. Kalau Cute, kan? Gebu. Putih. Okey. Kan? Baik, dan itu bukan sekadar cerita dongeng sebenarnya. Tapi kalau kita nak kupas lebih lanjut mengenai Snow White hari ini, kita bersama-sama dengan Dr. Aidil Azri Dato' Mokhtar, Dr. Pakar Estetik di studio bersama-sama dengan kita pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Baik Doktor, untuk hari ini topik yang kita sentuh iaitu Snow White. Snow White, ya. Tapi permulaannya Hani, kita nak tahu bagaimana atau apa sebenarnya kegunaan bahan yang membawa kepada putihnya wajah ataupun kulit seseorang tu Doktor. Yes. Okey, topik Snow White ni dia sebenarnya kalau nak ceritakan, cerita dia panjang. Tapi kalau kita nak simpulkan kat sini, kita nak ceritakan tentang isu orang Asia termasuk orang Malaysia sendiri yang sukakan atau gemarkan trend untuk memutihkan kulit atau nak mencerahkan kulit kan. Okey, jadi nak mencerah dan memutihkan kulit ni dia sebenarnya memerlukan bahan-bahan yang tertentu. Tak kisahlah bahan tu yang jenis makan punya, suplemen kita panggil, ataupun yang jenis sapuan punya. Dan ada yang lebih advance lagi, ada yang sanggup untuk buat suntikan atau injection pun ada juga. Jadi consider ada 3 kategori lah cara untuk nak bagi kulit kita ni gebu-gebas macam kan. Tapi dalam masa yang sama juga apa yang kita perlu tekankan kat sini bahawa ada bahan-bahan tersebut yang bahan-bahan yang selamat, ada bahan-bahan yang terlarang, ada bahan-bahan yang tak selamat dan sebagainya. Jadi penting untuk kita semua ambil tahu tentang apa bahan yang selamat, apa bahan yang tak selamat atau bahan yang tak dideclare supaya kita apa orang cakap jangan dapat impact negatif atau kesan-kesan sampingan, side effect, komplikasi sebagainya akibat terlalu taksub sangat nak putih. Kan. Okey, so kalau kita ceritakan tentang bahan-bahan yang orang cakap selamat dululah. Okey, yang selamat. Jadi daripada dulu lagi, actually daripada tahun 1970-an, trend yang paling famous sekali orang panggil vitamin C. Vitamin C ni menjadi kegilaan sebab banyak kajian-kajian daripada awal tahun 70-an lagi ada membuktikan bahawa kandungan vitamin C yang optimum di dalam badan akan membantu sedikit sebanyak pencerahan kulit sebenarnya. Okey, macam mana cara dia mencerahkan kulit? Termasuklah dengan bahan-bahan produk yang lain, sama ada yang selamat ataupun tak selamat. Dia punya konsep sama saja, iaitu dia akan mengurangkan pembentukan satu pigmen yang mewarnakan kulit kita semua. So sebenarnya manusia ni kita ada kita panggil skin type. Skin type ni tahap pigmen berapa banyak dalam kulit kita. So ada type 1 sampai type 6. So type 1, 2, 3, 4, 5, 6. So lagi tinggi jenis kulit tu, maksudnya type 1 compare to type 2, type 3, dia makin gelap kulit dia. So macam kalau kita ceritakan orang African contohnya, dia dah consider type 5, type 6 macam tu. So kalau macam orang Mak Saleh Caucasian yang contoh yang tinggal di kutub utara, kutub selatan yang betul-betul kawasan sejuk sebagainya, kulit diorang ni memang kita panggil type 1. So pigmen melanin atau pigmen yang menggelapkan kulit tu sangat-sangat sikit dalam diri diorang. Jadi pigmen melanin inilah yang mewarnakan kulit kita. Jadi apa-apa produk yang atau bahan yang kita pakai, tak kisah yang makan ke, yang sapu ke, yang inject ke, dia akan cara dia bekerja ni adalah dia stopkan pembentukan pigmen melanin, iaitu pigmen yang mewarnakan kulit. Jadi dalam jangka masa panjang, jika diamalkan pengambilan bahan atau penggunaan bahan tersebut, lama-lama kulit tu akan jadi cerah lah, akan jadi putih sebab pigmen yang mewarna kulit tu dia makin lama makin hilang. Itu yang orang gunakan word bleaching, skin bleach. Kan macam klorok lah kan. Klorok tu bleacher. Tapi dalam kes ni is bahan-bahan ni lah. Okey. Sebenarnya banyak nak tanya ni. Betul. Sebab sekarang ni memang trend orang memutihkan badan kan. Ada yang macam muka putih, tangan putih, tiba macam sebenarnya ada yang gelap-gelap. Macam ada iklan-iklan yang kita dengar tu macam kan? muka je putih, tangan hitam. Kan. Itu lagi nak tanya. Tapi kalau ada yang nak bertanya juga, boleh hubungi kami nanti di talian 0326927939 kerana kita nak berlaluan kepada berita ringkas dalam 5 utama. Kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Doktor.
Okey, kembali lagi waktu ini untuk Flawless is Priceless bersama-sama dengan Dr. Aidil Azri, Dr. Mokhtar, Dr. Pakar Estetik. Topik yang kita bawa pada hari ini iaitu Snow White. Ni kisahnya berkenaan macam adakah dia sekadar cerita dongeng atau sebenarnya ada juga yang memang kita mampu lah sebenarnya memiliki wajah secantik Snow White ni. Nak tanya doktor, possible cara sihat lah maksudnya. Secara sihat. Itulah yang kita cerita tadi. Salah satu bila kita cerita talk about Snow White, always kita start dengan perkataan yang putih tu dulu lah. Okey, selain pada putih, of course kulit yang gebu, yang licin yang tak ada masalah pigmentasi jeragat, tak ada parut-parut, bekas jerawat sebagainya. Okey, tapi dalam topik kali ni saya lebih nak tekankan kepada tentang teknik pemutihan, pencerahan yang menjadi kegilaan trend sekarang ni. Bukan saja di Malaysia, di Korea, everywhere actually, Filipina, Thailand. Benda ni memang is a hot stuff lah. Kalau siapa buat produk untuk yang ada mention kat situ pemutihan, pencerahan, memang confirm laku lah. Okay. So tinggal lagi sama ada bahan-bahan yang dipakai dalam tu yang selamat ke yang tak selamat. Jadi itu isu yang penting yang kita nak cuba kupas hari ni, nak tekankan hari ni. So tadi saya dah sebut tentang vitamin C. Okey, vitamin C ni bukan satu benda yang tak bagus, tak selamat. Dia selamat. Okey. Dalam sayur-sayuran, dalam buah-buahan, kita tahu buah-buahan citrus sebagainya, sayuran brokoli, asparagus. Ini semua ada bahan-bahan yang mengandungi kandungan vitamin C. So tak ada masalah kita ambil. Kalau kita cerita pasal suplemen oral pil vitamin C, okey, ada kajian yang telah menunjukkan bahawa pengambilan dos antara 1 gram hingga 3 gram setiap hari boleh bantu untuk ke arah proses pencerahan kulit atau pemutihan kulit. Okey, dia tak ada mendatang masalah. Cuma kalau ambil dos yang lebih lagi pada tu, mungkin salah satu efek vitamin C ni sebab dia ni sejenis asid, kita panggil asid ascorbic. So bila kita makan terlalu orang cakap meningkatkan tahap acidity perut, mungkin akan rasa macam gastrik lah. Jadi sebab tu biasanya cadangan 1 ke 3 gram tu acceptable lah. Kemudian vitamin C juga, for your info, dia juga boleh membantu untuk membuat collagen. Ini pun satu bahan lagi yang orang duk sebut-sebut collagen kan. Okey, tapi ingin ditekankan kat sini, collagen tak memutihkan kulit. Okey, collagen hanya meningkatkan kualiti kulit dengan cara dia bagi kulit kita nampak firm. Kalau kita ada wrinkle, dia boleh repair wrinkle. Anjal semua tu. Okey, tapi dia tak ada melibatkan pemutihan. Sebab ramai orang kat luar sana yang confused, dia cerita, dia bangga macam, aku ni, kau tahu tak kulit aku kenapa putih? Sebab aku pakai produk collagen ni lah. Sebenarnya benda tu salah, konsep tu salah. Sebab actually kalau banyak juga yang kita tengok bahan-bahan produk-produk suplemen collagen ni, kalau ditengok ingredient yang lain, kebanyakannya ada campur vitamin C juga kat situ. Jadi sebenarnya yang mencerahkan kulit itu sebenarnya bukan collagen, vitamin C tadi tu. Kan? So vitamin C juga membina collagen yang baru dalam kulit kita, berbanding dengan kita ambil collagen daripada luaran, daripada hidupan marin, daripada ikan, tuna dan sebagainya. Collagen yang begini, dia kebanyakannya akan diuraikan pada sistem pencernaan kita. Jadi efek sebenar collagen tu sebenarnya kita tak berapa nak dapat. Kalau nak betul-betul efek collagen yang bagus, sebenarnya biar badan kita, kulit kita buat sendiri. So itu dengan cara apa? Ambil vitamin C tadi itulah. So vitamin C ni actually dia punya fungsi sebenarnya sangat banyak. Buat collagen, lepas tu dia membantu untuk pencerahan kulit, dan yang ada dua lagi penting, dia juga akan membantu meningkatkan satu lagi bahan antioksida natural dalam badan yang dipanggil glutathione. Glutathione pun sekarang pun lagi juga satu trend. Okey, orang letak kandungan gluta yang tinggi. Ada yang saya pernah tengok sampai kandungan dia dekat 30 gram atau 30,000 mg sebagainya. Bagi saya, sama ada benda tu terlalu mengarut, okey, overclaim, sebab first of all, glutathione ni adalah satu produk yang sangat mahal. Dan glutathione yang paling orang cakap berkualiti sekali biasanya diimport daripada Japan. Ada satu company ni, saya lupa nama company, tapi dia memang famous dalam menghasilkan glutathione yang berkualiti. So kos dia memang sangat tinggi. Jadi bila orang tu claim produk dia terlalu tinggi gluta, tapi dalam masa yang sama harga dia tu macam terlalu murah, macam tak masuk akal. Jadi kita ada question mark kat situ, betul ke dia punya amount tinggi? And number 2 pula, bila glutathione ni terlalu tinggi pula, dia boleh berlaku overdosage pada
pada body kita. Ya. So akan ada kesan sampingan yang lain. Mungkin dari segi gangguan tekanan darah, dari segi mungkin akan rasa loya, nak muntah sebagainya. So dia boleh mengganggu sistem lain pula. Jadi sebenarnya glutathione ini pun dia membantu dari segi pencerahan kulit, dari segi mengurangkan pembentukan pigmen melanin. Dan kalau kita ambil yang mula-mula saya sebut tadi, vitamin C banyak. Glutathione dalam badan yang mana dia punya rumah dia banyak duduk dekat hati kita, dekat bawah pinggang kita, dia akan produce dan kita akan notice kandungan gluta dalam darah kita akan meningkat. So lebih baik cara macam tu secara natural daripada kita ambil gluta daripada luar, yang mana kalau overdosage akan datang masalah pula. Tapi dosnya berapa sebenarnya untuk yang sesuai? Contoh, okey, kalau glutathione biasanya ada study yang menunjukkan bacaannya lebih kurang kalau nak tahulah 10 miligram per kilo berat badan. So contoh kalau orang tu 50 kilo, so 10 kali 50 500 mg. 500 mg dah cukup dah sebenarnya. Kan. Cuma bahan-bahan yang bila kita nak cerita tentang pemutihan dan sebagainya ni, bahan-bahan yang selamat ni dia mesti diambil secara konsisten. Baru you akan nampak result. So secara puratanya melalui pembacaan saya, melalui kajian, safe number untuk kita nak tengok whether bahan-bahan yang kita ambil tu boleh mendapatkan hasil yang bagus ke tidak, kena bagi chance antara 1 bulan ke 3 bulan. Ini adalah durasi masanya. Ambil consistently everyday. So kalau misalnya dah sampai ke 3 bulan still tak ada nampak perubahan apa-apa, then by all means you janganlah waste your money, keep on beli lagi produk tu. Mungkin you kena tukar produk lain, mungkin you lebih sesuai pada bahan yang lain. Tapi doktor, kalau dikatakan proses pemutihan itu berlaku dalam masa yang singkat, 7 hari dah boleh putih. Itulah. So kita para doktor selalu bincang tentang benda-benda ni bila kita ada convention, bila perbincangan sesama doktor. Apa yang kita boleh buat kesimpulan, bahan yang terlalu cepat untuk menghasilkan pemutihan atau pencerahan ni kebiasaannya mesti kalau dikaji betul-betul, dibawa kat lab study, mesti ada bahan-bahan berbahaya. Okay, so now kita masuk kepada bahan berbahaya apa. So antara bahan berbahaya yang kalau boleh kita mesti elakkan adalah contoh dia mercury, arsenik. Okey, ini dua bahan yang memang boleh bagi penghasilan pemutihan yang cepat. Ada orang kebanyakan orang yang produce produk yang menggunakan dua bahan ni, dia lebih suka gunakan dalam bentuk topical, maksudnya cream lah, apply. Sapuan. So tapi ada juga yang buat dalam bentuk suplemen. Okey kan. Tapi yang sapuan ni lebih tinggi lah kita notice. So dua bahan ni. Mercury seperti yang kita sudah sedia maklum, dia boleh mendatangkan masalah dari segi otak, gangguan pada otak, gangguan pada buah pinggang dan gangguan pada hati. Okey, dia akan bagi toxicity pada ketiga organ ni. Kemudian ni macam arsenik. Arsenik ni actually antara bahan yang digunakan untuk pesticide.